Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya ingin membuat penerangan tentang fungsi interaktif chat dalam platform kenanga ataupun Kentrade ni. Jadi dalam online trading platform ni masing-masing seperti broker lain lah dia punya chatting, dia punya servis. Dalam kenanga kita ada dua chatting service, iaitu pertama kita boleh tengok chart pergerakan harga saham-saham yang kita nak tengok sebagai contoh Asia ni, right click kita boleh tekan interactive chart, ataupun kita boleh pergi dekat stocks, kita tekan technical analysis. So kita ada dua chart yang mana kita boleh tengok pergerakan harga. Yang ni kalau kita pergi dekat stock, kita tekan technical analysis, dia akan keluar macam ni. Okey. Nanti saya akan explainkan benda ni. Ataupun nak lagi yang cantik punya carta, kita right click, kita tekan interactive chart. Baik, dia akan keluar macam ni lah bentuk carta dia. Okey. Jadi saya akan terangkan function ataupun apakah yang ada dekat dalam carta di platform Kentrade ni ataupun daripada Kenanga Investment Bank Okey, pertamanya daripada segi section bila kita right click, kita buka interactive chart dalam Kenanga punya carta ni, kita dapat satu kat sini belah kanan sekali, trade focus ni. Okey. Kemudian kita ada tengah-tengah ni, tengah-tengah ni carta lah. Okey, dan paling kiri sekali kita ada beberapa ni beberapa menu pertama alert. Okey, keduanya indicators, stock listing, announcements dan juga notes. Okey, kita pergi kepada trade focus ni dulu. Jadi trade focus ni adalah apa yang berlaku kat dalam dagangan pada hari tersebut. Jadi macam hari ni saya buka carta ni pada pukul 5.30 petang hari Ahad. Jadi tak dapat tengok lah apa yang berlaku, fungsi trade focus ni kat sini. Jadi sebenarnya trade focus ni sebenarnya macam candle yang last pada hari ni adalah pada hari Jumaat 3 April ni. Yang ini menunjukkan data dagangan untuk transaksi candle yang ni Jadi sebagai contoh, kita tengok kat sini, dia ada kat sini traded volume analysis untuk trade focus ni. Dia ada BU buy up, SD sell down, dengan V ni traded volume lah. Jadi ini indikasi dia. Jadi macam mana cara nak baca BU dengan SD ni? Okey, cara dia macam ni. Kalau kita tengok pada harga 81 sen ni, kita tengok SD 100%, BU 0%. Maknanya pada harga 81 sen ni 100% transaksi di sini adalah sell down. Maknanya investor ataupun pelabur yang dah mempunyai saham Asia ni, dia menjual pada harga 81 sen ni tanpa ada buyer buy up pada harga 81 sen ni. Maknanya kalau buyer nak ready kan, dia tunggu je harga 81 sen ni memang akan ada seller jual pada harga 81 sen ni. Okey, kita boleh tengok. Maknanya pada harga 81 sen ni memang kita tengok ada tekanan jualan berlaku di zone ni. Okey, di sini. Jadi buyer duk tunggu je kat sini, memang seller sell down sahaja. Okey. Seterusnya 81 sen setengah, ada buy up 61%, sell down 39%. Jadi dalam volume ni, okey. Volume 34 juta unit ni, 34 juta unit ni maknanya ada buyer yang ingin membeli pada harga 81 sen setengah. Maknanya dia tak beratur, dia buy up pada harga tu, dan sell down, seller yang dah ada saham ni menjual, dia terus bagi kepada buyer sebanyak 39%. Jadi ini indikasi kalau kita nak tengok macam mana cara nak guna ni. Kalau katakanlah kita nak membeli saham, okey, katakanlah kita berada pada harga 81 sen jadi tak perlulah kita beli pada harga 81 sen setengah. Pasal apa? Kita nampak ada seller ni duk jual pada harga 81 sen kita tunggu je pada harga sini, insya-Allah kita ada chances untuk mendapatkan harga 81 sen ni. Jadi sama juga macam harga 82 sen setengah ni. Kita tengok
Sell down ada 61%, buy up ada 39%. Jadi chances untuk kita dapat harga 82 sen setengah ni tinggi tanpa untuk kita buy up pada harga 83 sen ni. Ya. Dan yang ini pula, ini adalah dia akan plot every transaction yang ada seperti di sini. Macam ni kita tengok 4.59, 59, pukul 4, 59 minit, 55 saat. Transaksi nombor 4542. Pada harga 83 sen ada 1000 unit. 1000 unit buyer duk membeli. Okey. Jadi kita tengok sama je data dia. Pada harga 83 sen 1000 unit buy. Okey. 4.59, 49, 49, 20,000 unit buy. 20,000 unit buy warna hijau. Jadi dia punya maklumat dia sama sahaja. Yang kat sini, maklumat yang kat sini dia sama dengan trade detail ni. Kita boleh tengok. Yang ini dia nak bagi tahu kita punya sama ada dia buy up ataupun sell down. Jadi kalau katakanlah kolom ni kita tak nak tengok, kita boleh pergi dekat sini. Chart layout ni kita tinggalkan left panel sahaja. So tak adalah benda tu. Okey, jadi fungsi chart layout ni kat sini sama ada kita nak bagi boss panel, dia akan keluar kedua-duanya. Ataupun left panel saja, dia keluarkan left saja. Right panel, dia keluarkan right panel saja, left tu hilang. Ataupun kita pergi full chart, dia keluarlah chart kita. Okey. So saya dah menjelaskan yang belah kanan tu kita tinggalkan left panel saja. Okey. Jadi ini adalah carta carta yang kita buka saham AirAsia tu tadi. Macam mana nak buka dia? Saya ulang balik. Kita highlightkan counter mana yang kita nak buka. Contoh macam tadi AirAsia, right click, kita tekan interactive chart. Katakanlah kita nak buka carta hibiscus, right click, kita tekan interactive chart. Jadi dia akan keluar carta yang macam ni. Okey. Okey, sedikit penjelasan tentang carta ni, apa features dan tools yang ada. Okey, saya mulakan daripada sini. Ini adalah jajaran harga jadi kalau kita tengok jajaran harga AirAsia ni dia bervolatile daripada yang hari tu low sekitar 50 sen sehingga sekarang 83 sen. Jadi dia plot lah harga yang di mana yang dia pernah sentuh. Okey, belah kanan ni harga. Okey. So nak tahu harga semasa adalah warna biru ni. Macam sekarang ni kat sini warna biru 83 sen, ini harga semasa. Kalau kita tengok ada harga warna hijau dengan warna merah ni, yang ni harga support 1 70 sen setengah, support 2 50 sen. Dia bantu kita. Sama juga dengan resistance. Yang merah yang pertama ni resistance 1 91 sen, resistance 2 98 sen. Okey, function support dengan resistance ni ada dekat atas ni, SNR ni. Kita boleh unclick kalau kita tak nak function ni automatically dia akan bagi pada kita. Kalau kita klik, dia keluarlah. Okey, dan chart daripada kenanga ni dia datang daripada chart Nexus provider dia. Tetapi kelebihan menggunakan yang platform base ni, ini adalah harga dia live. Dia bergerak kalau dia naik dia akan naik, kalau dia turun dia akan turun. Okey. Jadi penjelasan harga dah clear kat sini. Hijau ni maknanya support 1 support 2, merah ni resistance 1 resistance 2. Macam mana nak baca support dengan resistance ni boleh tengok pada video berkenaan dengan support dengan resistance. Okey. Dan percentage kat sini menunjukkan, okey, sekarang harga 83 sen. Kalau dia nak pergi pada resistance 1 ada 9% lagi chances. Kalau dia nak turun pada support 1 15% dia punya jarak, dia punya harga sini ke sini. So kita boleh buat kira-kira lah. Katakanlah kita target dia boleh hit resistance 1 ni kan. So kita ada peluang 9% punya keuntungan. Kalau katakanlah kita tengok alamak, support dekat sini 15% kalau dia nak jatuh pada harga 705 ni kan, support 1 kat sini. So kita ada 15% risiko dia nak turun kat sini. So kita kena boleh berfikir-fikir dan berkira-kira. Kalau katakanlah kita tak nak, alamak 15% ni banyak sangat risiko ni kalau nak tunggu, kalau tiba-tiba dia jatuh kat sini. Mungkin kita boleh tunggu dia dekat sini sikit baru kita beli dia. Baik, seterusnya kalau kita tengok dekat bawah ni, yang ini adalah indikator volume.
Indicator value untuk hari tersebut. Okey, sebelum tu, bila kita buka carta interaktif chart dengan kenanga ni ataupun mana-mana carta, dia punya standard time frame yang dia akan buka untuk kita adalah daily. Yang kat sini. Ini adalah tempoh masa ataupun time frame, date axis. Bila kita tekan, kenanga ni kelebihan dia yang chart dekat sini, dia ada daripada tick chart sampailah monthly chart. Okey, kata kalau saya nak buka 30 minit chart. Saya tekan lah. Jadi dia akan buka 30 minit punya carta. Okey, bila 30 minit punya carta, satu batang candlestick ni bersamaan dengan 30 minit lah. Kalau saya buka daily ni, satu batang dia bersamaan dengan satu hari. Okey. Jadi ada yang tanya saya, apa beza yang plus dengan yang tak plus ni? Yang plus ni maksudnya dia continuous. Bersambung. Maknanya kalau kita tekan daily plus ni kat sini, harga dia naik turun, dia akan ikut dah harga semasa yang ada dekat board. Kalau kita tekan daily ni, harga yang hari ni tak keluar. Dia based on semalam saja. Sama juga dengan weekly. Weekly plus ni dia termasuk minggu ni pada hari ni. Kalau kita tekan weekly plus, yang ni by weekly lah. Jadi satu batang candle ni adalah satu minggu. Ya. Kalau kita monthly plus, satu batang candle ni sebulan. Jadi macam ni tak cukup bulan lagi. Bulan 4 baru saja nak bermula. Tengok kita ambil daily ni. Daily yang tak plus ni. Okey, disebabkan harga dah tutup hari Jumaat lepas, dia ada. Kalau nanti kita tengok hari Senin, kalau kita tekan D ni saja tanpa plus, dia based on kat sini saja. Carta tu. Jadi, kalau nak tengok time frame dekat kenanga ni, ambillah yang daily plus. Ataupun yang ada plus ni. Cumanya, kalau yang bawah daripada daily plus ni, tak adalah. Okay. Kalau kita nak tengok, benda tu movement ni lagi volatile, kita tengoklah time frame yang lebih kecil. Tetapi, kalau macam dalam equities ni ataupun saham, saya sarankan janganlah kita buka carta kurang daripada 15 minit ni. 15 minit ni kira pun dah kira kecil dah ni time frame ni. Maknanya satu batang candle ni 15 minit. Normal pun orang buka 30 minit saja. Sebab kita tak nak ada macam yang ni bad trap ataupun breakout, fake breakout yang berlaku macam ni fake breakout kita tak nak terperangkap. Jadi normal orang tengok 30 minit ke 1 jam, nak tengok pergerakan harian macam mana movement volatile dia. 30 minit ke 1 jam ataupun biasanya daily plus lah untuk swing punya trade. Okey, itu untuk D plus ni. Jadi yang date axis so yang ni support resistance, yang ni chart layout saya tunjuk tadi, yang ni untuk zoom out. Kalau kita tekan zoom out lah, kita dapat tengok macam mana Asia punya volatile daripada 28 Februari dia mencecah RM4.74. Hari ni lowest dia pernah sampai 50 sen. Okey, tambah untuk kita besarkan zoom in, zoom out. Okey. So yang ni ada trade announcement, toggle announcement. Kalau kita tekan, dia keluarlah kat mana dia keluar announcement dia. So macam ni kita boleh baca. Financial result. Keluar. Kat sini. Keluar apa-apa pasal news. Okey. Ini toggle announcement. Kalau kita tekan dia tak ada lah. Lebih baik ada. So kita boleh baca sikit. Okay. Announcement. So kat sini toggle notes. Okay, lebih baik ada notes tu supaya kita boleh baca. Okay, kat sini untuk bagi dia arrow ke kiri, ini untuk arrow ke kanan. Okay, yang ini untuk kita pump ni, untuk kita stopkan dia. Kita tarik. Okay, untuk normalkan balik, kita ambil magnifying glass. Okay, nak besarkan dia sama ada kita boleh zoom in macam ni pun boleh, ataupun zoom out macam ni pun boleh, ataupun kita boleh ambil mouse kita ni, kita zoom kat mana yang kita nak. Contoh saya nak zoom dekat sekitar kawasan ni saja kan. Saya ambil ni, right click dan saya tarik ke sini. So saya fokus ke sini Kalau nak zoom out daripada belah kiri pula, sini saya tarik ke belakang. Dia akan makin kecil. Nampak
Kita kena biasa kan gunakan benda ni supaya kita dapat tengok cepat dan buat keputusan cepat ya. Kita boleh memahami pergerakan carta ni. Baik, yang ini adalah chart type. Biasa kita akan gunakan candlestick Ini nama dia candlestick chart. Okey, kita ada 3 pilihan saja kat sini. Bar chart. Kemudian kita ada close line. Jadi biasa kita gunakan candlestick chart lah. Dan yang ni free punya dengan kenanga. Kalau kita ambil share investor punya ataupun yang berbayar punya, dia akan lebih banyak lah. Ada Renko, Heiken-Ashi, pelbagai jenis. Tetapi pada saya yang ni dah memadai. Okey, sebelah ni performance lah. Performance chart. Okey. Negatif dia sampai ke bawah. Okay. So ini adalah adjustment. So bila kita ambil benda ni, kita apply semua ni, apa-apa price adjustment yang keluar daripada company buat keluar daripada announcement, dia akan terus reflect dekat dalam ni. Seperti mana yang kita tahu, kalau kita dapat dividend punya saham, ada company bagi dividen, dia akan tolak lah dengan harga yang sebelum dia listing tu. Ya. So yang ini untuk kita snapshot. Kita boleh tangkap gambar, kita boleh masukkan kat dalam mana-mana folder yang kita nak. Okay, yang ni commentary dekat bawah tu. Kalau kita unclick dia tak ada lah. Kalau kita nak baca pun boleh. Dan commentary ni dia buat robot yang tulis. So ni scale ni maksudnya carta mana yang kita nak tengok. So macam format yang sekarang ni 1x1 Asia saja. So kalau saya tekan 1x2 ni, dia akan susun macam ni. So kat sini kita boleh masukkan mana saham yang kita nak. Katakanlah saya nak tengok saham Asia X pula. Okay, dia akan buat kalau saya ambil yang 2x1, dia susun macam ni. Kan? Benda ni kita boleh, mana kita highlight ni, kita boleh tukar dia. Contoh saya nak tukar saham IEG kan. So kalau saya ambil yang ni 2x2, dia lagi besar lah. Bukan lagi besar, lagi banyak, dah ada 4. Jadi kalau macam ni, kalau kita pakai display LCD yang besar sikit, sedap lah tengok. Kalau laptop yang kecil, jadi tak sesuai lah 4. Maybe 2 pun dah nampak okey kan. Okay. Jadi kita boleh kembalikan kepada 1 balik. So jadi ini user guide kita boleh download, tengok. So yang ini menunjukkan kita punya counter laptop kita ataupun desktop kita masih berhubung lah dengan sistem. Jadi dia ada tanda hijau download data ni kan. Okey. Jadi jelas ini untuk yang tools sebelah atas ni. Okey. Dan maklumat candle ataupun saham kita, kalau kita tengok, kita boleh ambil kat sini, mouse kita kat sini. Okey, kat sini dia akan bagi tahu. So kat sini kita tengok open dia harga berapa, high berapa, low berapa, close berapa, volume berapa. Kita boleh ambil mouse kita ke sini, dia akan bagi tahu kita info. Jadi belah atas ni pun sama juga. Kalau kita ambil kat sini, cara nak baca dia kat belah atas tu lah. Open 81 sen setengah, high 86 sen setengah. Dia siap bagi date, tarikh dengan stock code belah bawah ni pula macam saya cakap tadi, volume. Kenapa volume ni ada warna hijau dan kenapa ada warna merah? Warna hijau ni sebab harga tutup dia lagi tinggi daripada harga tutup semalam.
Macam ini harga tutup dia adalah 83 sen. Harga tutup semalam 80 sen setengah. Jadi itu sebab volume dia warna hijau. Maknanya kata dia nak bagi tahulah buyer menang lah dalam trading ni. Sebab dia harga tutup lagi tinggi. So warna merah. Sebab apa warna merah? Harga tutup dia lebih rendah ataupun sama dengan semalam. Harga tutup dia 79 sen. Harga tutup semalam 79 sen. Jadi sama harga tutup dia warna merah. Okey, itu perbezaan merah dengan hijau. Jadi kita dapat tengok trading yang Asia ni. Jatuh, kemudian naik. Okey. So volume ni ada peningkatan lah. So kita nampak ada candle reversal yang kuat kat sini menunjukkan harga saham ingin nak naik untuk short term. Jadi yang ni kita tak tahu lagi. Tapi ni candle reversal memang satu benda yang kita boleh nampak. Okey. Jadi yang kat belah sini pula, ini tools ataupun features-features yang untuk kita buat drawing kepada charting kita. So yang ni gambar magnifying glass untuk kita point dia. Okey, yang ni gambar save. Kalau kita dah lukis ataupun dah letak indicators nanti kita nak save, kita boleh tekan gambar ni. Okey, view data label pun boleh. Buat garisan macam ni, support resistance. Okey. Untuk garisan trend kita boleh tengok sukat. Okey, buat trend, garisan trend. Okey. Yang ni ada dia punya ending point So kita boleh sukat dia. Macam mana boleh gunakan lah macam mana nak ni. Okey, peta. Kita boleh tengok mana-mana. So kalau kita nak delete, kita boleh tekan all ni, kita boleh padam semua. Padam kotak ni kan. So kita boleh tengok lah. Okay, kita boleh lukis So ni ada semua panggil buat macam ni, boleh box trading lah. Apa resistance support kan. So ni untuk lukis ke macam mana boleh baik. So ni untuk color. Function ni semua tuan-puan boleh belajar pada video technical analysis yang ada. Okey, Fibonacci retracement. Okey. So aku bagi lagi function-function yang lain. Okey. So ini carta kita, belah bawah ni date axis, daily, time frame, belah ni commentary, boleh baca. Okey, seterusnya ke sebelah paling akhir iaitu sebelah kiri sekali. Pertama kita ada alert kat sini. Alert kat sini, fungsi dia kat sini rules dia. So katakanlah kita nak rules kita okey, ni rules dia dan katakanlah kita nak tengok saham mana yang buat resistance with breakout with high volume, kita klik je, dia akan keluar. Kan. Lepas tu kita tengok DWL. Okey, alamak, apa Fibonacci ni dia. Kita padam dulu dan kita tukar magnifying glass. Okey, nampak? Volume meningkat, ada breakout. Tapi masalahnya DWL ni volume dia sikit. So kena hati-hati lah. Okay, tapi sekurang-kurangnya benda ni dah membantu kita. Alert ni kan. Nak cari mana counter yang breakout dengan ada volume. Tinggal kita nak pilih lagi volume yang sesuai atau tidak untuk kita. AYS. AYS breakout dah. Resistance dia kat sini. First team pun sama juga, tak ada volume. Favco. Okay, kebanyakannya membuat pattern yang ni pattern ni, pattern KLCI pun macam ni kan, jatuh pasal crash hari tu coronavirus and then dia nak naik balik. IO OIB, Sunzen, Lion. Baik, itu alert lah. Dan alert ni kita boleh pilih ikut mana yang kita suka. Ada yang suka bullish MACD crossover kan. Nak tengok ada tak. Okey, tekan ni, dia akan keluar.
So kalau nak tengok bullish MACD crossover, kita tak boleh tengok macam ni kan. Kita kenalah tambah indikator. So ini dah datang indikator dia. MACD kita tekan. So ada boleh tak crossover kat sini, ada sikit. Kita tengok. Kan yang biru dah cross merah nak ke atas. Jadi macam tu lah. So alert ni ikutlah tuan-puan nak pilih yang mana. Tetapi alert ni semua daripada technical analysis. Kena faham dulu technical analysis tu apa, barulah kita boleh pilih yang mana yang kita nak. Tetapi satu yang bagus function dia ada kat sini, dia dah membantu kita sedikit untuk membuat saringan ataupun filter. Dan ini adalah indikator percuma yang kenanga bagi. Dia tak banyak tetapi pada saya dia mencukupi. Ni volume So kalau kita tak nak MACD ni, kita boleh unclick lah, dia tak ada. Kita nak letak ADX, boleh. Jadi macam mana kita untuk menginterpretasi ADX ni yang penting kan. Kita ambil counter yang aktif sikit, katakanlah A Asia tadi sebagai kita punya daripada awal kita buat A Asia punya chart. Kita boleh baca ni ADX kan. Kita nak letak ATR. So kita kena faham lah technical analysis. Bollinger Band belah atas primary indicator. Okay. Moving average. Kalau moving average kat sini kita boleh tukar setting. Kita nak pakai EMA exponential. Kita boleh klik lah. Kalau kita tak nak, kita unclick. Okay. Kalau nak apply macam ni EMA 8, kita boleh apply. Dia akan keluar. Nak tukar, tak nak pakai nombor 8, boleh. Ikutlah mana yang kita belajar kan. Kita nak pakai 10. Boleh. Okay. Kita nak pakai 200. Boleh. Dia akan berubah. Jadi indikator-indikator yang isi kat sini ada diterangkan dalam video technical analysis. Jadi tuan-puan boleh tengok macam mana cara nak guna dan strategi dia ya. Okey, ni stock listing. Stok yang ada dekat bursa pun ada kat sini. Okey. Boleh klik pun dia akan terus keluar. Kat sini, Aeon. Announcement untuk saham yang kita highlight kan. So kalau kita type Aeon di sini, announcement counter Aeon je lah. Kalau kita type kat sini Datasonic. Jadi announcement ni pun announcement untuk Datasonic. Okay. So notes kita boleh tulis lah apa yang kita nak tulis. Kita boleh adjust kat sini. Jadi ini adalah penggunaan interactive chart sedikit sebanyak apa-apa features dan tools yang ada dalam interactive chart. Untuk menggunakan chart ni dengan lebih baik adalah lebih baik untuk anda memahami apa itu technical analysis. Pasal carta ni kita kena faham technical analysis dan kita kena tahu dia punya ilmu dia. Baru kita dapat menginterpretasi, baru kita dapat menjelaskan apa yang akan berlaku. Bukan menjelaskan, menjangkakan. Sebab technical analysis ni untuk meramal masa hadapan dengan lebih baik melalui pergerakan carta. Kerananya dalam prinsip technical analysis seperti dalam video yang kita bagi tahu, history repeat itself. Jadi kita belajar daripada apa yang berlaku yang di masa lampau untuk kita membuat untung dalam dagangan yang hadapan. Bukan saja untuk kita membuat untung, kita juga dapat meminimalkan risiko. Ini adalah function charting untuk candle ataupun dalam kenanga investment bank punya fungsi Dan ada lagi satu, kita boleh tekan kat sini stop. Kita boleh pergi kat technical analysis. Technical analysis ni dia akan keluar function yang macam ni dia lebih kecil. Okey, dan setting dia kita nak tukar dia dekat sini. Yang ni type chart type, yang ni time frame. Kita pun boleh ubah kalau kita nak tengok pakai 60 minitnya. Dia tak ada setengah jam dia ada 60, 15, 5 dengan 1. 60 minitnya. Hourly. Dia jadi macam ni. Okey. Kita pakai daily, nak pakai daily punya, kita tukarlah day. So ini daily punya. So ini untuk di save. Ini untuk apa ni? Untuk save juga ni. Okey, untuk zoom in. Okey, yang ini untuk tools. Pun boleh Fibonacci. Ini apa? Arrow up. Boleh lukis-lukis. Ok,
Okey, boleh letak. Okey, kita boleh tukar ke sini. Arrow down. Kan? Boleh tukar-tukar. Okey, ni kita kena godek-godek lah. Baik. Okey, ini pula okey, signal. Sistem moving average convergent divergent. Kita tekan kat sini. Dia bagi tahu lah. Dia dah tolong setkan untuk kita. By signal is generated when the MACD fast line cross above the MACD signal line. Side signal is generated when the MACD fast line crosses below the MACD signal line. So dia bagi tahu kalau MACD cross kat sini ada signal buy. Kalau MACD cross single line kat sini ada signal sell. Benda-benda bawah ni RSI dengan William yang ni pun kita boleh tukar ni sebenarnya. Kita adjusted. Okey, ini tekan gambar ni kita boleh tukar dia. So kat bawah ni kita nak MACD. So dia keluar MACD. Kita nak buang William. Okey. Okey, sekejap saya tengah functionkan nombor 2 ni. Nombor 2 ni pun boleh ubah-ubah kat sini. Okey, yang ni volume MACD. Okey, yang ni performance punya chart. Jadi saya rasa kita elok pakai nombor 3 ni. Pasal apa kat sini volume. Okey, volume, pergerakan volume. Yang kat sini MACD. Dan kita boleh ubah MACD ni. Kalau kita nak RSI. Kat sini kan. Sebab volume ni penting untuk kita tengok kat mana pergerakan sell ataupun buy yang aktif. Signal kan. Kalau kita nak pakai AD, Average Directional Index punya signal. Macam ni kita nak pakai signal Moving Average Trading System. Boleh letak banyak-banyak. So kita unclick dia untuk tak nak bagi dia banyak-banyak. Ni kosong. Okey. Dan MMM ni apa? MMM ni announcement tuan-puan. Boleh baca kat sini. Kalau nak lagi jelas, kita kena double click dia. Boleh keluar. Michael Tang Moon 2 million acquired. Banyak dia beli ni. Harga murah-murah ni. Kan? Jadi kadang-kadang kalau dia sepatutnya bila kita pergi kat sini, mouse ni dia terus pop up dia akan keluar apa benda. Kan? Sekejap kita tengok Asia pula. Stocks Technical Analysis. Dia akan keluar macam ni. Apa benda kan kat tepi ni kan. Ni. Others. Kalau others tu kita kena tengok lah. Kita kena klik apa benda others ni kan. Tapi yang mudah dia cerita-cerita kan. Yang mudah dia ni dia bagi tahu EPF jual. EPF jual kan sebelum crash. Kita tengok habiskan ni balik. Stocks Technical Analysis. Boleh dah, tak payah klik. So cepatlah kita tengok, ada orang beli banyak kita boleh follow. So others ni kita kena klik dia. Okey. Jadi ni sedikit function yang berkenaan dengan chart yang ni technical analysis yang menggunakan carta yang ni. Jadi dalam Cantrade ni dia ada dua carta untuk kita nak tengok. Satu technical analysis ni kelebihan dia kita boleh baca MMM ni apa company tu punya announcement dengan cepat tanpa kita buka announcement punya page. Dan kita boleh gunakan jugalah setting-setting yang ada ni. MACD, volume kan. Kita tahu kat bawah ni kalau di warna hijau ni untuk macam RSI ni adalah dia dah oversold kan. Dan menggunakan carta ni dia tak perlu pergi page yang lain. Dia hanya perlu contoh macam Mindtech ni. Kita pergi kat stock, kita pergi kat technical analysis, dia terus pop up kat sini. Laju lah. Hui. Mindtech kemain banyak orang beli Awang Daud, Awang Putra. Okey. Satu lagi kita right click, kita
kita buka interactive chart. Cuma bila kita buka interactive chart ni, dia jadi apa namanya? Dia macam dia terpaksa pop up satu lagi. Terpaksa pop up satu lagi. Baru dia keluar. So ni contoh saham Mindtech kan. Aduh. Okey. Jadi setakat ini dahulu saja tuan-puan berkenaan dengan penggunaan carta interactive chart dan technical analysis dalam platform online trading platform Cantrade daripada Kenanga Investment Bank. Saya rasa platform lain pun ada function chart dia orang masing-masing, cuma tuan-puan kena explore lah macam mana dia punya berfungsi. Yang ini contoh menggunakan Cantrade. Okey, sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Sekian dulu untuk video kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera daripada saya. Terima kasih.